Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita dipertemukan lagi dalam satu kuliah ringkas dalam kita mencari ilmu yang sangat luas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku diutuskan bagi menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhlak mulia ini ialah perhiasan bagi orang beriman. Ia umpama sebuah meja. Kalau kita tengok meja ni dah cantik dah, tapi bila diletakkan bunga di atas meja tersebut, maka ia akan menambahkan kecantikan bagi meja tersebut. Contoh yang lainnya, kita tengok sebuah rumah. Sebuah rumah yang cantik, boleh kita berteduh, boleh kita tidur dengan lena di dalamnya. Tapi jika ditambah dengan perhiasan seperti pokok-pokok di sekeliling rumah, maka dia akan menambahkan seri rumah. Begitulah perumpamaan akhlak yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah penyempurna akhlak yang mulia, ataupun role model bagi kita semua. Akhlak yang mulia ni juga ialah merupakan satu mahkota bagi orang yang berilmu, mahkota bagi orang yang beribadah, iaitu dengan akhlak. Tanpa akhlak yang mulia, sehebat mana pun seseorang itu, dia tetap dianggap kurang berilmu. Kerana apa? Kerana tiada akhlak pada diri mereka. Jadi begitu pentingnya akhlak ini, sehingga kan Rasulullah SAW mengingatkan kita bahawa jika kita kurang akhlak yang mulia pada diri kita, latihlah untuk mendapatkan. Di mana akhlak ini ada kalanya ia memang ada dalam diri kita, dan ada kalanya kita perlu cari untuk mendapatkan akhlak yang mulia. Satu hari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernama Uqashah radhiyallahu anhu. Uqashah datang untuk berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sahabat-sahabat yang lain. Ketika sampai di depan rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat ini tergesa-gesa turun daripada untanya dan terus berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pada seorang sahabat ini yang bernama Uqashah. Dia turun daripada untanya, lalu dia mengikat unta tersebut. Kemudian dia mengikat pula unta-unta sahabat-sahabat yang lain tadi. Kemudian barulah dia masuk berjumpa dengan Rasulullah SAW. Apa kata Nabi? Dalam diri kamu ni ada dua sifat yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu yang pertama, tenang. Yang kedua, tidak tergesa-gesa. Di mana dua sifat ini membolehkan kamu menjadi orang yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu ditanya oleh Uqashah, "Wahai Rasulullah, apakah sifat ini khusus pada aku seorang saja, ataupun ada pada orang lain?" Maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sifat yang ada pada kamu itu khusus ada pada kamu dan tiada pada orang lain. Jadi jika mereka hendak mendapatkan sifat itu, mereka kena latih diri mereka untuk mendapatkan. Jadi di sini nak bagi tahu, kita perlu latih
untuk mendapatkan akhlak yang mulia ini, untuk kita mendapat cinta Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara kelebihan orang yang mempunyai akhlak yang mulia ini, sangatlah banyak. Memang saya ingin sebutkan 7 kelebihan yang akan kita dapat dengan menjadi orang yang berakhlak mulia. Kelebihan yang pertama, orang yang berakhlak mulia ini ialah dia akan mendapat tanda ciri khas penghuni syurga. Bagi orang yang berakhlak mulia, ada satu hadis Nabi SAW, aku jamin akan ada rumah di tepi syurga bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia betul. Maknanya kalau kita rasa kita ni betul tapi kita tak nak bergaduh dengan orang lain, kita pun diam walaupun kita di pihak yang benar. Allah kata, aku akan sediakan syurga bagi orang yang meninggalkan perdebatan, rumah di tepi syurga. Dan bagi barang siapa orang yang jujur dalam percakapannya walaupun dalam keadaan bergurau, aku akan sediakan rumahnya di tengah-tengah syurga. Dan bagi orang yang berakhlak mulia, aku akan sediakan satu bangunan tinggi di dalam syurga bagi orang yang berakhlak mulia. Itu ialah tanda-tanda orang yang menghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, faktor utama untuk kita mendapat cinta Allah Subhanahu Wa Taala ialah dengan akhlak yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah suka kepada orang yang berakhlak mulia. Jadi, apakah ibadah-ibadah yang kita buat selama ini mendapat cinta Allah Subhanahu Wa Taala? Belum tentu lagi. Solat kita, puasa kita, zakat kita, belum tentu lagi Allah redha ataupun mendapat redha cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi orang yang berakhlak mulia, Allah janji Allah akan suka pada dia, ya? Allah akan suka pada orang yang sentiasa berakhlak mulia. Kemudian kelebihan yang ketiga, orang yang berakhlak mulia ini ialah wasilah untuk dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat, ya? Seperti mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani, man ahabbani faqad ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, sesungguhnya dia mencintai aku. Dan barang siapa yang mencintai aku, sesungguhnya dia akan bersama dengan aku di syurga. Di syurga nanti, ya? Jadi siapa yang mengikuti segala sunnah Nabi itu, maksudnya dia cinta kepada Nabi. Jadi dengan sebab dia ikut sunnah Nabi, dia taat segala suruhan Nabi, dia akan bersama-sama dengan Nabi dalam syurga nanti, ya? Di mana tiada nikmat selain nikmat dengan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duduk bersama-sama dengan Rasulullah. Ini kadang-kadang kita masuk syurga tapi tak dapat berjumpa dengan Rasulullah, ya. Ini salah satu daripada kerugian lah, ya, bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, dengan akhlak mulia ini akan dilipat gandakan amal seseorang, di mana ada satu amalan yang mana jika kita tidak lakukan, tetapi kita akan mendapat pahala tersebut dengan akhlak yang mulia. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la yudriku bihusni khalqihi qa'imal laili wa sha'imin nahari. Seseorang itu akan meraih kedudukan sembahyang malam
dan puasa di siang harinya dengan akhlak yang baik. Walaupun dia tak solat malam, walaupun dia kurang puasa, tetapi nanti dia akan dapat pahala orang yang solat malam. Dia akan dapat pahala orang yang puasa di siang harinya dengan berkat akhlak yang mulia. Itu besar pahalanya orang yang berakhlak mulia ini. Kemudian yang kelima, orang yang berakhlak mulia akan mendapat timbangan amal yang berat di akhirat nanti. Hadis Nabi SAW, ma min syai'in fil mizan athqalu min husnul khuluq. Tiada sesuatu timbangan yang lebih berat dari akhlak yang mulia. Timbangan solat, timbangan puasa kita belum tentu lagi memberatkan timbangan amal kita. Tetapi dengan akhlak mulia, Allah janji akan memberatkan timbangan kita dan memasukkan kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Okey. Dan yang ke-6, orang yang berakhlak mulia ini akan ditambahkan umurnya, serta dimakmurkan rumahnya. Allahu Akbar. Ada beberapa amalan kalau kita lakukan ini akan mendapat keberkatan umur, ditingkatkan umurnya dan dimakmurkan rumahnya juga. Seperti mana hadis Nabi SAW, Allahu Akbar, husnul khuluqi wa husnul jiwari, husnul khuluqi wa husnul jiwari ya'murani diyar wa zidani fil a'mal. Maksudnya, akhlak yang baik dan berbuat baik dalam berjiran akan memakmurkan rumah dan menambahkan umur. Itu hadis Nabi, bagi orang yang berakhlak mulia. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, orang yang sempurna iman ialah orang yang berakhlak mulia. Orang akhlak mulia ini tanda kesempurnaan iman, dan akan ditinggikan darjatnya sebab akhlak yang mulia, insya-Allah. Jadi kita kena bermuhasabah diri kita setiap hari. Adakah akhlak aku ini telah sampai seperti mana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akhlak yang disukai Allah Subhanahu wa taala? Jika belum lagi, perbaikilah diri kita, carilah bagaimanakah caranya untuk mendapatkan akhlak yang mulia. Kerana akhlak ini bukan hanya pemberian Allah Subhanahu wa taala, tapi dia perlu dicari. Dan semoga kita semua akan mendapat akhlak yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di syurga nanti. Untuk kesimpulannya, sebelum kita berpisah, jangan lupa share dan subscribe channel saya untuk mendapat lebih banyak lagi manfaat daripada video yang akan saya sampaikan. Sekian, aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.